Assalamualaikum semua. Lokman kadang terfikir, zaman sekarang ni ada lagi ke silap mata yang real punya? Maksudnya, bukan yang menggunakan teknologi semata-mata. Lokman ada terbaca satu artikel ni. Seorang legenda ahli silap mata yang terkenal di dunia pada masa dahulu. Jom Lokman ceritakan. Silap mata ni adalah satu benda yang dibuat atau satu perkara yang luar biasa. Perkara yang luar dari kemampuan orang manusia normal. Semuanya terjadi dengan sangat sekejap dan cepat. Sampaikan orang rasa, macam mana benda ni boleh hilang? Macam mana boleh letak benda tu kat situ? Perkataan ni memang selalu keluar dari mulut-mulut orang yang menonton silap mata ni. Tapi benda ni cuma trik je. Macam kita dah tertipu dengan persembahan tu. Tapi silap mata ni kebanyakannya ada yang meminta pertolongan dari jin-jin yang kafir. Sampaikan ada yang terikat dengan perjanjian dengan makhluk halus ni. Tapi itulah, semua perkara ni diharamkan dan melanggar hukum Islam. Patutlah orang luar negara lebih hebat ilmu silap mata ni daripada orang Asia ataupun orang Islam kita ni. Ilmu silap mata ni dah wujud dari zaman dulu lagi. Bermula dari zaman tahun 1891. Ada seorang ahli silap mata ni yang bernama Harry Houdini. Dia ni jadi legenda di mata dunia. Sebabnya pada tahun tu dia paling terkenal dekat Amerika Syarikat. Harry lahir pada 14 Mac 1879. Nama betul dia ni sebenarnya adalah Henrik Weiss. Kira Harry Houdini ni nama popular dia je lah. Senang cerita Lokman panggil dia ni Harry je lah. Harry ni terkenal dengan trik-trik hilangkan diri. Macam melepaskan diri dari ikatan tali, rantai dan dalam sangkar. Macam tu lah. Dalam penjara dan lain-lain trik yang dia dah buat. Harry ni datang ke Amerika waktu dia kecil lagi. Pada waktu tu ramai orang Eropah yang berpindah ke Amerika ni. Sebab diorang rasa boleh dapatkan kehidupan yang lebih baik bila berpindah ke Amerika ni. Macam orang kampung yang berpindah ke bandar. Macam tu lah. Tak lama selepas tu, ayah Harry telah meninggal dunia. Harry ni ada adik-beradik yang ramai. Jadi dia memang dah tekad nak jaga ibu dan adik-adik dia. Macam-macam lah kerja yang dia dah buat untuk dapatkan duit. Contohnya, bekerja menjadi pembantu penghantar barang, bersihkan kas orang dan macam-macam lagi lah. Walaupun nama Harry ni dah terkenal dan paling termasyhur lah dekat dunia silap mata ni, tapi Harry tak suka orang panggil dia ahli silap mata. Dia ni lebih suka kalau orang panggil dia sebagai escape artist. Maksud dia artis menghilang. Persembahan yang Harry selalu buat ni, selalunya dia dapat melepaskan diri dari benda-benda yang aneh. Selain tu, melepaskan diri dari tempat-tempat yang orang tidak boleh bayangkan. Tapi dia boleh buat. Inilah Harry. Semua ni dia berjaya lakukan, guys. Harry berkecimpung dalam dunia silap mata ni dari umur dia 17 tahun. Masa tu dia banyak buat silap mata menggunakan kad je. Kad teruk tu. Tapi lama-lama dia dah jadi pakar dan dia fokus pada cara dan aksi-aksi dia melepaskan diri dan menghilangkan diri. Start dari itulah nama dia dah naik mencanak-canak, guys. Jadi semua orang kenal dia waktu tu. Harry ni memang hebat. Dia jadi ahli silap mata ni sampailah dia tu. Kira dari muda tu, kejayaan utama dia adalah silap mata. Tapi dia ni ada satu je kekurangan. Harry ni tidak mempunyai tangan yang tangkas dan cepat untuk membuat penipuan kad ni. Kira ada lagi yang hebat lah masa tu untuk bermain dengan kad ni. Start dari itulah dia belajar seni meloloskan diri pula. Pada tahun 1894 pula, Harry ni berkahwin dengan Beatrice. Sejak dari tu, Beatrice menggantikan namanya menjadi Bess Houdini dan jadi asisten Harry ni sepenuh masa lah. Harry pun mula membuat tour, buat persembahan di seluruh dunia. Mana-mana dia pergi memang penuh lah orang yang datang. Kalau semua tahu, Harry yang membuat persembahan tu. Dengan wartawan pun memang akan menceritakan semua kisah-kisah Harry ni. Aksi dia memang buat dia berjaya. Sampaikan dia dapat kontrak dengan satu syarikat ni dalam masa 6 bulan. Masa tu memang gaji dia meroket menjadi $300 untuk sekali je persembahan. Bayangkan kalau 6 bulan, satu kali persembahan, berapa banyak persembahan dia buat waktu 6 bulan tu. Antara aksi hebat Harry ni, dia akan membuat persembahan masuk secara terbalik dalam satu kotak yang berisi air.
Dalam masa 3 minit je, dia dah dapat melepaskan diri guys. Selain tu, dia pun ada bergabung dengan rombongan Sarkis West Brothers yang buatkan nama dia lagi naik dan melonjak terkenal. Henry Houdini ni ada buka rahsia dia. Dia ada membuat buku yang menceritakan semua trik-trik dia dalam satu buku yang berjudul Handcuff Secret, dikeluarkan pada tahun 1909. Dia kemudiannya mencabar diri dia untuk tukar bidang lain dari bidang silap mata ni. Kira dia ni try and error lah. Apa lagi kelebihan yang dia boleh buat. Dia pun cuba masuk dalam dunia penerbangan dan berlakon. Pada tahun 1909, dia ni membeli satu pesawat dan cuba untuk menjadi orang pertama yang terbang dari Australia pada tahun 1910. Selain tu, dia juga ada buat filem dokumentari yang menunjukkan momen-momen dia tengah buat silap mata guys. Macam waktu dia buat persembahan-persembahan dia, selamatkan diri. Aksi dia paling brutal yang pernah dia buat pada tahun 1911 pada bulan September. Masa tu Harry ada berjaya melarikan diri dari perut monster laut seberat 680 kg. Seekor haiwan besar yang dijumpai mati di pelabuhan. Rupa makhluk ni lebih kurang macam ikan paus. Ada setengah cerita yang mengatakan makhluk ni lebih kurang macam kura-kura raksasa. Dalam aksi tu, kaki Harry ni dikangkangkan dan dimasukkan dalam bangkai ikan tu. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Pada masa tu memang ramai orang yang tengok dia punya aksi-aksi ngeri ni. Tapi memang ajaib. Dalam masa 15 minit je, Harry dah dapat melepaskan diri daripada monster tersebut. Masa tu waktu dia muncul je dekat permukaan air, semua orang penonton dia sambut dengan tepukan yang meriah. Semua kagum dengan dia. Yalah, dalam waktu 15 minit dia boleh lepaskan diri daripada bangkai monster tu. Harry dengan isteri dia ni juga pernah dikatakan ada buat satu eksperimen tentang adanya dunia lain. Waktu tu katanya lah, sesiapa sahaja yang dah meninggal, diorang boleh cuba untuk menghubungi orang yang masih hidup ni. What? Ya betul lah ni. Dah hilang akal ke apa? Tapi sebenarnya percubaan dan eksperimen dia dan isteri ni adalah gagal. Dan tak berjaya pun guys. Pada 24 Oktober 1926, inilah pertunjukan terakhir Harry Houdini ni. Waktu tu dia cuba untuk melepaskan diri dari satu tempat kurungan berkunci, tapi dekat dalam air lah. Lepas dari persembahan yang last ni, dia pun jatuh sakit dan dibawa ke hospital. Beberapa hari lepas tu, dia pun meninggal dunia pada 31 Oktober 1926. Harry ni meninggal dunia dekat hospital dengan kematian yang sangat-sangat misteri. Sebab orang tak tahu apa punca kematian dia. Pada usia dia 52 tahun, dia telah meninggal dunia. Ada rumus yang mengatakan Harry ni meninggal dunia sebab mengalami radang usus, dan banyak teori lain yang kata ada konspirasi yang menyebabkan dia meninggal sebenarnya. Kejadiannya berlaku dekat satu ruang persalinan guys. Setu ada seorang ni, dia datang dekat Harry dan dia tanyakan pada Harry, betul ke ada ahli silap mata ni yang mempunyai kekuatan fizik yang dahsyat? Okey, masa tu Harry pun mengangguk. Ya. Dan dengan tiba-tiba terus mahasiswa ni meninju Harry dengan kuat sekali dekat bahagian perut dia. Ada yang kata dia ni mati sebab telah diracun. Tapi sampai sekarang ni pun tak ada siapa yang tahu punca dia mati. Waktu dia sakit tu, dia ni memang sangat yakin yang dia ni akan cepat sembuh. Tapi masa momen-momen terakhir dia tu, dia sempat cakap, saya sudah letih untuk berjuang. Setelah kematian dia, barang peninggalan Harry ni dijual dan dilelong oleh saudaranya. Kesemua barang-barang Harry ni dijualkan kepada ahli-ahli silap mata yang lain guys. Ada sebahagian barang ni jatuh ke tangan ahli silap mata yang terkenal, iaitu David Copperfield. Tapi apa yang Lokman rasa, korang sekarang ni mesti cuma kenal Zack King dan Sofian je kan. Sebab diorang punya trik ni lebih relevan pada masa ni dan lebih diterima pakai pada zaman sekarang. Betul tak?
Kira silap mata dia ni memberi efek lah. Antara efek-efek yang digunakan memang power diorang ni. Sampai habis teruja dah kita tengok dekat magic-magic video yang Zack King dan Sofian ni buat. Kalau tak pun, korang mesti kenal dengan seorang ni, Rihanna, yang muka dia ni memang nampak misteri sangat, tapi magic dia memang gempak. Okay guys, sampai kita berjumpa lagi untuk next video. Kalau korang ada cadangan ke atau cerita-cerita yang nak Lokman kongsikan ke, korang boleh komen dekat bawah ni guys. Okay, bye. Assalamualaikum.